Seremban. Tuan Ketua, soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan untuk menjawabnya. 3 minit. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tiada mengutip hasil daripada sumber cukai sama ada cukai langsung maupun tidak langsung. Walaupun di Malaysia lazimnya kita mendengar perkataan road tax atau cukai jalan, tapi apa yang termaktub di dalam akta adalah lesen kenderaan motor. Dan itulah yang saya sebutkan tadi, kita tidak mengutip hasil daripada sumber cukai. Dan lantaran itu, kutipan hasil JPJ adalah berpunca daripada sumber hasil bukan cukai sahaja seperti pembayaran fee perkhidmatan pengeluaran lesen memandu, fee perkhidmatan urus niaga pendaftaran baru kenderaan motor, fee dikenakan ke atas pembaruan lesen kenderaan motor dan bayaran denda atau saman. Dalam hubungan ini, jumlah kutipan hasil keseluruhan oleh JPJ pada tahun 2018 adalah berjumlah 4,233,171,543 ringgit dan 31 sen. Manakala pada tahun 2019 pula adalah berjumlah 4,317,189,192 ringgit dan 16 sen. Keseluruhan kutipan hasil daripada kedua-dua tahun adalah berjumlah 8,550,360,735 ringgit dan 47 sen. Daripada jumlah hasil kedua tahun berkenaan, hasil yang dikutip daripada saluran di kaunter fizikal JPJ adalah berjumlah 5,289,484,496 ringgit dan 37 sen, persamaan 58.82%. Pada masa ini, perkhidmatan kaunter fizikal JPJ disediakan di 15 JPJ negeri, 65 JPJ cawangan dan 19 JPJ UTC. Saluran online MySikap JPJ pula melibatkan perkhidmatan di kios, portal JPJ dan perkhidmatan bidaan atas talian atau JPJ e-bid. Dalam tempoh yang sama, sejumlah 329,953 ringgit dan 44 sen bersamaan 38% dikutip menerusi saluran online MySikap JPJ dan sejumlah 3,192,016,285 dan 17 sen bersamaan 37.33% pula dikutip menerusi saluran online oleh pihak syarikat swasta. Perkhidmatan yang disediakan menerusi saluran online syarikat swasta adalah termasuk saluran perkhidmatan e-khidmat MyEG, Pos Malaysia Berhad, Puspakom, Touch and Go, e-payment, e-daftar, fee konsesi Puspakom dan perbankan internet. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan Yang Berhormat Seremban. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan tambahan saya. Semasa dalam tempoh PKP ini, untuk lesen kenderaan motor ataupun LKM, walaupun tempoh pembayarannya dilanjutkan, walaupun kalau LKM itu telah tamat luputnya dalam tempoh PKP. Namun begitu apabila seseorang pengguna itu membayar balik LKM mereka, tarikh LKM itu adalah kembali kepada tarikh asal mereka tarikh luput mereka. Umpamanya kalau tarikh luput itu pada 18 Mac, apabila bayar pada bulan Julai sekarang, tempoh mereka adalah sampai kepada 18 Mac 2021. Soalan saya ialah, adakah kerajaan bersetuju ataupun bersedia untuk melanjutkan tempoh LKM mereka, memandangkan bahawa dalam tempoh PKP, terutamanya daripada bulan Mac hingga bulan Mei, walaupun cukai jalan berjalan, tetapi kenderaan mereka kebanyakannya tidak digunakan ataupun berada dalam rumah. Adakah kerajaan bersetuju untuk melanjutkan tempoh LKM itu, ataupun sekurang-kurangnya dalam belanjawan akan datang, kerajaan memberikan satu diskaun ataupun pengurangan 20% untuk kadah LKM ataupun cukai jalan ini across the board, supaya mengganti balik apa yang mereka tak dapat ataupun pembayaran cukai jalan itu tetapi kenderaan tidak digunakan semasa dalam tempoh PKP, terutamanya daripada bulan Mac hingga Mei. Terima kasih.
Terima kasih. Seremban, sila Yang Berhormat Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Seremban atas soalan yang dikemukakan. Ingin saya memaklumkan bahawa pada 18 Mac bermulanya PKP, dalam tempoh 6 hari kita telah membuka cawangan JPJ. Tapi apa yang menyebabkan kita terpaksa tutup ialah orang beratur dengan panjang. Jadi oleh kerana pandemik COVID-19 kita terpaksa tutup. Dan kita berbincang dengan syarikat insurans dan mencari satu kaedah supaya tak perlu datang ke JPJ. Dan sebab itulah selaku Menteri Pengangkutan saya telah menggunakan kuasa yang dalam Akta untuk memberi pengecualian pada tempoh PKP, ianya boleh ditangguhkan sehingga 30 hari selepas PKP tamat. Iaitu kalau mengikut konteks sekarang PKP pemulihan ialah sampai 31 Ogos, bermaksud apa pembayaran lesen kenderaan motor kena jelaskan sebelum 30 September. Itu yang kita umumkan kerana pada ketika itu kita tidak tahu PKP itu akan sampai bila. Dan sebab itu, demi memberi perlindungan kepada pengguna jalan, oleh kerana kalau tidak ada insurans, mereka tidak boleh dibenarkan. Kalau apa-apa kemalangan berlaku, syarikat insurans tak akan bayar. Sebab itulah apabila mereka membuat pembaruan lesen kenderaan motor, mereka selagi dapat menunjukkan e-cover dari insurans, maka dia bersamaan dengan lesen kenderaan motor yang telah mereka buat. Tapi pembayaran boleh dibuat selepas tamatnya PKP dalam tempoh 30 hari. Dan itulah maksud kita. Cadangan Yang Berhormat bahawa adakah kerajaan sedia memberi diskaun di dalam bajet akan datang, perkara ini akan dirundingkan dengan Kementerian Kewangan. Kita faham dalam situasi COVID ini, kita kena melihat kemampuan kewangan kita. Jadi apa sekalipun, cadangan tersebut akan dibawa berbincang dengan Kementerian Kewangan dan itu adalah sesuatu perkara yang perlu diteliti dan dibuat keputusan kelak. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Tidak ada soalan tambahan. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad soalan Salim. Tambahan. Pasir Mas. Ya. Sila, Pasir Mas. 30 saat. Terima kasih Datuk Speaker. Berhormat Menteri, saya ingin tanya, berhubung dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kaunter JPJ, kenapa di sana ada limit perkhidmatan yang ditawarkan oleh UTC cawangan JPJ dengan pejabat JPJ itu sendiri? Kerana ada setengah perkhidmatan yang ditawarkan di JPJ sebagai contoh tamprin untuk penukaran geran sebagai contoh, nak ambil, nak tukar kereta baru ke kereta lama dengan menggunakan nombor yang sama, boleh dibuat di JPJ itu sendiri, menyebabkan setengah negeri beratur begitu lama. Kalau di Kelantan, sebelum subuh lagi Berhormat Menteri, setelah pun ada yang beratur di pejabat JPJ. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya JPJ sedang meneliti perkara-perkara seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Apa yang penting ialah, kalau kita lihat perkhidmatan yang ditawarkan oleh JPJ, ia adalah satu perkhidmatan yang lengkap. Khususnya dalam hak pindah milik, hak milik kenderaan itu. Itu adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab itu kita mensyaratkan dia mesti menggunakan tamprin. Kalau tanpa tamprin, seperti mana kita lihat dalam MySikap, kita boleh buat pembayaran lesen sama, tidak ada jadi masalah. Tapi apabila berkisarkan kepada pindah hak milik, ianya kena ke JPJ untuk disahkan kali pertama bahawa itu adalah orang yang sahih memiliki kenderaan ini. Sebab itu kita masih lagi melihat prosedur untuk dipermudahkan bagaimana kita dapat memperluaskan. Dan ini antara perkara yang sedang dilihat dan ini adalah proses digitalization yang perlu dibuat dengan melihat kesannya dan juga kalau boleh kita nak mempermudahkan urusan rakyat. Itu yang kita sedang buat sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila.